Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Yang berbahagia Saudara Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Saudara Timbalan Perdana Menteri Fadilah, Menteri-Menteri, Saudara Ustaz Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar di Kelantan, pimpinan di Kelantan, dan Sri KSN, dan pegawai yang hadir, rakan-rakan dan adik kakak sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama meneruskan majlis yang kita adakan, dan saya sendiri telah hadir di Pulau Pinang, Kedah, Sabah, malam ini di Kelantan, dan insyaAllah esok di Terengganu, dan hari Ahad di Selangor, juga Negeri Sembilan, minggu depan di Melaka. Ini tujuannya ialah untuk silaturahim dalam semangat bulan Syawal, Aidilfitri. Walaupun dalam budaya Islam itu Aidilfitri itu Aid satu hari, tapi kita di rantau Kepulauan Melayu ini nampak sambutan lebih panjang. Saudara-saudari, saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan, terutama Saudara Nik Nazmi yang bantu menyelenggarakan majlis pada malam ini bersama dengan pegawai kementerian. Dan terima kasih juga kepada Menteri Besar, sahabat saya Ustaz Datuk Ahmad Yaakob, yang telah memberi kerjasama dan sudi hadir bersama-sama pada malam ini. Saya nak ambil kesempatan ini hanya untuk menjelaskan, menjawab beberapa usul dan cadangan daripada Menteri Besar mengenai sikap kita Kerajaan Perpaduan dalam soal pembangunan negeri Kelantan khususnya. Belanjawan Madani telah menyebut bahawa semua negeri diberi perhatian. Maka faktanya ialah peruntukan pembangunan negeri Kelantan pada tahun 2023 adalah yang terbesar yang pernah diserahkan oleh Kerajaan Persekutuan. Ini termasuk 107 projek baru, pembinaan takungan air pinggiran sungai di Mukim Jok Labuk, Macang, 630 juta ringgit. Taraf laluan Kampung Pak Bado ke Kampung Banir Balikong, Pasir Putih, 420 juta. Jambatan Palembang yang tertangguh. Jadi saya dengar pandangan Menteri Besar supaya jangan ada projek-projek yang tertangguh. Maka arahan kita adalah pelaksanaannya, kalau termasuk dalam wilayah dan desa di bawah TPM 1, tapi yang membantau pelaksanaan projek adalah bawah Datuk Seri Fadilah sendiri. Bekalan air luar bandar di Tumpat dan Gua Musang, 120 juta ringgit. Kemudian ada beberapa projek lain, sekolah taif, klinik taif. Kita juga telah putuskan untuk menoktahkan kemiskinan tegak. Saya dapat maklumat tadi dari Kuala Kerai dan Jeli bahawa ada kekeliruan sedikit kerana mengatakan bahawa ada jumlah golongan miskin tegak yang tak termasuk dalam senarai. Jadi saya minta KSN pada Setiausaha Kerajaan Negeri dan dengan kita sama Menteri Besar, pastikan nama-nama itu dimasukkan dan jangan ada yang tercicir, supaya pada tahun ini juga kita noktahkan kemiskinan tegak. Tak pedulilah apa tafsiran orang lain, tapi dari segi kerajaan perpaduan kita pasti insya-Allah laksanakan. Kerana kejayaan kita memastikan proses tata kelola projek tempatan banjir, dan kita dapat jimatkan dana
daripada keputusan yang lampau, maka kita telah putuskan 2 projek tambahan, satu di Johor dan satu lagi adalah di Sungai Golok, yang meneruskan dari projek Sungai Golok fasa 1 berjumlah 656 juta. Kemudian projek PLSB Sungai Golok fasa 2 900 juta, fasa 3 500 juta, dan PLSB Sungai Kelantan fasa 2 1 bilion ringgit yang akan diputuskan selewat-lewatnya pada bulan Jun tahun ini. Jadi saudara, saya harap dengan ini akan memberikan penjelasan bahawa tidak benar kerana kita buat keputusan bukan kerana kita pilih Kelantan, tapi kerana kebetulan masalah banjir di Kelantan lebih serius. Petang tadi saya bersama dengan Menteri Agama Dr. Naim dan Jakim dan Majlis Agama Islam Kelantan telah menyediakan peruntukan bayaran allowance imam, bilal, siap guru takmir yang berjumlah 103 juta ringgit. Dan selepas itu kita dapat menghadap Baduli Yang Mulia Tuanku untuk pihak Kerajaan Persekutuan menyerahkan peruntukan kepada MAIK 150 juta bagi tujuan penyelenggaraan sekolah tahfiz, pondok sekolah agama rakyat dan penyelenggaraan kepada kafah yang bukan di bawah Kementerian Pendidikan. Bantuan kebajikan masyarakat Kelantan melibatkan 41,450 orang dengan kos 204 juta ringgit. Dan tambahan dari peruntukan pembangunan yang saya sebut ini termasuk sumbangan tunai rahmah Kelantan 600,000 penerima, terutama B40 dengan kos 200 juta ringgit. Saudara, saya sebut hal ini untuk memberikan penjelasan bahawa pahaman kita dalam belanjawan madani ini berarti memastikan kebocoran, ketirisan dihentikan dan pelaksanaan dijalankan mengikut jadual. Petang tadi bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan Menteri Besar juga KSN, kita lancarkan stesen ECRL yang pertama di Tunjung, Kota Baru, dan ini menunjukkan bahawa Tunjung dan daerahnya disediakan dengan kemudahan-kemudahan tambahan, dan inilah projek pertama yang kita lancarkan dalam ECRL ini. Kerana projek ini dijalankan, ada beberapa program lain termasuk yang baru diumumkan, iaitu atas cadangan Menteri Dalam Negeri Saifuddin, kontingen ibu pejabat polis itu dibina di Tunjung. Jadi maknanya saya nak rekod pada tahun ini 2023 berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, inilah tahun di mana paling banyak projek diluluskan di Kelantan. Jadi kalau saudara-saudara dengar pandangan-pandangan di sebaliknya, maknanya dia tidak mewakili fakta dan kebenaran. Saya ucap terima kasih kerana bila ditanya di Dewan Undangan Negeri, Datuk Menteri Besar jawab berdasarkan fakta. Dia jawab itu yang dia dengar daripada Perdana Menteri, walaupun pada ketika itu dia belum dapat keterangan-keterangan detail. Malam ini saya bagi sebahagian daripadanya, dan insya-Allah saya katakan beberapa projek besar termasuk tempatan banjir dan Palembang itu diluluskan, diputuskan pada bulan Jun. Kalau ada kelewatan itu masalah Ning Nazmi.
tapi arahannya mesti dijalankan pada bulan Jun. Ada satu perkara lain yang saya nak sebut pada malam ini. Saya sempat bincang ringkas dengan Menteri Besar, dengan Menteri Sumber Asli Ning Nazmi, dan petang tadi saya dapat persembahkan pandangan untuk makluman Baduli Yang Mulia Tuanku Sultan. Kelantan ini hadapi masalah bekalan air minum agak serius. Jadi saya nak kemukakan cadangan supaya dengan kerjasama persekutuan kerajaan negeri kita adakan pertemuan, dan kerajaan persekutuan, seandainya kerajaan negeri beri kerjasama, akan cuba melaksanakan projek bekalan air yang lengkap dan tepat untuk negeri Kelantan keseluruhannya. Saya tidak fikir wajar setelah lebih 60 tahun merdeka kita bergelut dan jadikan ini sebagai masalah politik yang tidak berkesudahan dan bebankan rakyat. Oleh demikian, saya ingin menyeru menyatakan ini pendirian kerajaan perpaduan. Kita akan cari dana, cuba cari penyelesaian, tapi mestilah dengan kaedah yang betul dan dengan kerjasama penuh daripada kerajaan negeri Kelantan. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara dan saudari, terima kasih kepada pihak penganjur, kepada Menteri Besar dan seluruh kerajaan negeri, kepada rakan-rakan menteri-menteri, timbalan menteri yang begini ramai datang menjayakan majlis pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.